الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وحسن ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin khususnya Tuan Imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kerana Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kita anugerah besar, anugerah taufik, anugerah sihat, anugerah panjang umur dan sebagainya. Allah taala beri sihat, Allah taala beri umur, kemudian dianugerahkan kedua-duanya ini diseringkan dengan taufik. Makna taufik, makna dengan anugerah yang Allah beri, maka dijadikan keseluruhan hidup kita dalam kebaikan. Taufik, kata Imam Al-Haddad bila ditanya apa makna taufik, adalah qudratut ta'ah fil 'abd, kekuatan yang Allah Taala berikan kepada hamba untuk buat taat. Makna orang yang ada kekuatan untuk solat jemaah, untuk pergi ke surau, pergi ke masjid dan buat apa-apa amal-amal saleh yang dituntut oleh syarak, maka orang ini orang yang memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu taufik ini jangan terlepas dari genggaman, makna sentiasa pastikan pegang dengan kejap, dengan erat. Pasal bila terlepas susah. Pasal amal saleh ini, kebaikan apa sebagainya adalah pilihan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antara ulama beri saranan supaya kita ini senantiasa diberi taufik dalam kehidupan. Maknanya panjang umur tapi kalau tak ada taufik tak guna, ya tak? Syarrukum man tala umruh wa sa'a 'amaluh. Orang yang paling jahat di kalangan kamu, kata Nabi SAW, paling binasa adalah apabila Allah Ta'ala beri dia umur tetapi buruk kelakuannya, buruk amalnya, tak banyak amal ibadahnya. Golongan ini dapat panjang umur tapi tidak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Maknanya sama golongan seperti ini seperti iblis. Iblis bila diminta dengan Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, kata ya Allah anzirni, panjangkan umur aku, beri aku lagi umur sampai hari kiamat, tak nak mati. Kata Allah Ta'ala, fa innaka minal munzirin, tak aku panjangkan umur kau. Iblis minta panjang umur, dipanjangkan umur iblis oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umur yang dipanjangkan oleh Allah Taala kepada iblis tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu saya pernah duduk, mula-mula saya balik daripada Yaman, di Pantai Dalam. Masa itu pengajian dalam sebuah rumah almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin. Yang saya ingat dia punya khulasah lah, dia bagi kita satu cerita dalam mukaddimah dia punya majlis ilmu pada malam tersebut. Dia ada kisahkan riwayat daripada Sayyidina Umar ataupun Ibnu Umar lebih kurang. Katanya suatu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat, kemudian para sahabat ada datang bau yang sangat busuk kan pada Nabi SAW, bau yang terlalu busuk. Tak lama bau tu makin lama makin dekat sampai cucuk hidung sahabat-sahabat yang sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Masing-masing terfikir mencari punca. Sahabat-sahabat ni tak macam kita lah. Kita jangan kata bau busuk, bau wangi pun kita cari. Sahabat tak, dalam kuliah Nabi mereka fokus kan sampai diumpamakan sahabat ni bila duduk bersama Nabi Muhammad SAW, kalau ada burung-burung ingat mereka pohon. Makna tegak macam batang kayu sehingga burung-burung pun boleh bertenggek kat dia orang pun dia orang tak bergerak. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Beza dengan kita lah. Kita dengar bunyi motor pun dah intai. Suka lari fokus. Pasal tu umat Islam hari ini banyak lari fokus, bermula daripada
talib ilmnya, daripada penuntut ilmunya, apalagi yang bukan di kalangan penuntut ilmu. Mereka tak fokus. Kerana orang yang fokus ini dalam kata ulama adalah orang yang menta'zimkan sesuatu. Kenapa kita tak fokus? Pasal kita tak ta'zimkan benda tu, tak agungkan. Seseorang jika dia mengagungkan majlis ilmu, kerana apabila dia tahu, mempunyai pengetahuan tentang kehebatan majlis ilmu, maka kalau kita hidupkan golongan-golongan orang dulu lah, ataupun ada peluang kita panggil, tanya, berdialog dengan golongan terdahulu, kebanyakan mereka akan bangkit, akan minta, makna cakapkan kita, mereka bangkit, minta Allah Ta'ala bangkitkan mereka kembali hidup menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kelebihan yang Allah Ta'ala beri tak diberi pada umat lain. Antaranya yang terbesar adalah majlis ilmu, majlis zikir, dengan pelbagai hadis yang menyebut keutamaan majlis tu saja, belum hadir, belum lain-lain. Ini keutamaan majlis ilmu sahaja. Makna orang yang niat untuk mengadakan majlis ilmu, makna niat ni maknanya kita buat jadual, kita panggil ustaz, kita sediakan jamuan, itu pun niat dalam majlis ilmu. Ini termasuk dalam orang yang mendapat keutamaan menghidupkan majlis ilmu. Wah, ini pasal tu orang dulu-dulu bersemangat dengan majlis ilmu. Maknanya asalkan jangan satu hari dalam hidupnya tak ada majlis ilmu. Kalau tak ada juga, orang surau tak ada semangat, maka di rumah dihidupkan majlis ilmu. Tak ada ustaz nak dipanggil, mungkin PKP sebagainya, maka buatlah ayah ni, buatlah apa yang dia tahu untuk hidupkan, khususnya antara waktu maghrib dan Isya, untuk dihidupkan majlis ilmu. Hatta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, asyadun nas hasratan yaumil qiyamah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, manusia yang akan paling menyesal nanti di hari kiamat, tak ada orang yang lebih menyesal pada golongan ni, rajulun amkanahu an yatlubul ilm falam yatlubahu, adalah seorang lelaki-lelaki yang mana mereka boleh, ada kekuatan, mereka sihat, mereka tak ada masalah apa pun untuk hadir duduk dalam majlis ilmu. Telinga mereka masih boleh mendengar, mata mereka masih boleh melihat, akal mereka masih boleh berfungsi, badan mereka masih sihat. Maknanya ini mampu untuk hadir dalam majlis ilmu. Kalau makna hari ini tak ada manusia, walaupun umur tua, tak cerdik hari ini kita tengok. Rupanya kita tengok manusia hari ini cerdik. Orang tua kata saya tak boleh menghafal, lambat. Bohong. Kita kata bohong. Orang tua hari ini cepat menghafal, tak ada lambat menghafal. Tak percaya, kita test diri kita, atau test kalau kita rasa kita orang tua yang susah menghafal, kita buka Google ataupun buka Facebook kan. Kita ambil satulah berita yang kita suka, apa dia, Malaysia Kini ataupun apa, Malaysia Gazette, apa benda yang kita suka baca dalam Facebook ke apa sebagainya. Kita ambil satu berita je. Tak kisahlah berita apa pun, keserasuah ke apa kan. Kita baca sekali, kita tutup handphone kita. Lepas tu kita cerita kat orang. Hafal tak? Boleh. Tahu akta apa, berapa kena hukum berapa lama. Boleh hafal. Tak sampai berapa saat kita buka. Siapa kata kita lemah menghafal? Tapi buka Quran gitu, dia halang gitu. Tak boleh, saya dah tua. Saya duduk dengan orang tua-tua, kau main handal lagi. Pakcik dapat cerita dari mana? Tak baca ke? Dia dalam Malaysia Kini, dalam Malaysia Gazette, dalam ini. Oh, hafal. Nama tertuduh isteri, semua dia tahu ni. Siapa hakim yang mengendalikan kes. Wah, hebat. Tak silap orang yang ada dalam mahkamah pun lupa siapa nama hakim tadi. Orang tua ni lebih ingat. Makna tak ada, bukan tak lemah pun. Siapa kata kita lemah? Tak ada pun di kalangan kita ni lemah hafalan. Sebenarnya kita tak nak hafal, bukan lemah hafalan. Kalau kita tak ingat tak apa, buka Facebook ke buka apa, baca tak ingat, itu lain. Ini ingat, mungkin ingatan lebih tajam daripada orang muda kadang-kadang. Kalau tak adalah sampai pukul 4-5 pagi dengan kopi secawan cerita hal orang. Pasal hafal, ambil daripada handphone kita kan, cerita hal yang kita tak tahu. Kita siap jumlah detail. Ini tak ada orang hari ni. Kalau betul-betul nyanyuk lain, memang jalan ke masjid pun tak tahu. Pasal nyanyuk, jalan ke surau ke lah. Isteri pun tak ingat kan. Saya teringat kawan-kawan pernah cerita satu orang tua kan, dia melawat orang tua ni. Tengok orang tua ni sangat romantik kan, panggil isteri dia sayang. Orang muda ni cakap, Masya Allah, dah tua-tua, dua bongkok masih panggil sayang.
Dah habis tak ada orang, hamba Allah ni tanya dengan pakcik ni, orang tua yang panggil isteri dia sayang. Kata pakcik ni romantik betul. Apa rahsia pakcik? Sampai tua pakcik kekal panggil isteri pakcik sayang. Kata rahsia pakcik satu je, jangan bagi tahu orang. Pakcik bagi, apa dia? Pakcik tak ingat nama bini pakcik. Pasal tu panggil sayang kan. Pasal dia dah lupa punya nama bini dia. Kalau tahap itu punya lupa, lain cerita. Ni tak ada orang lupa. Maka majlis ilmu ini memberi kelebihan. Jadi dalam majlis tersebut, sahabat tercari-cari dari mana datang bau sangat busuk ini, kata Dr. Haruddin rahimahullah radhiyallahu anhu. Tak lama masuk satu makhluk Allah tua, terlalu bongkok. Bongkok ni sampai, apa bahasa Melayu bongkok 1000 bongkok 3, nenek-nenek si bongkok 3. Seakan-akan dainya dah mencecah ke tanah, terlalu bongkok, makna terlalu tua. Datang berbual dengan Nabi. Tetapi saya ringkaskan cerita lah. Banyaklah soalan-soalan ditanya kepada Nabi dan Nabi jawab soalan dia. Baliklah orang tua ni. Akhirnya Nabi bertanya dengan sahabat. Nabi selalu gitu. Nabi tahu sahabat-sahabat ni, Nabi takkan biar sahabat balik dalam keadaan gunsing tertanya-tanya. Sahabat pula nak tanya Nabi, fikir, ada adab tak aku tanya ni? Ada kena-mengena tak? Ada kaitan tak? Takut menyusahkan Nabi. Ini adab tinggi yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab benda ni apa kaitan dengan hidup aku? Aku kalau tanya nanti menyusahkan Nabi Muhammad SAW. Apa perlunya tu? Mana sahabat, sifat dia orang ini, dia orang berjaya kerana tarkul fudul. Fudul ini, apa ni, tarku ma la ya'ni. Tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan hidup kita, tak ada kaitan dengan poket kita. Benda yang tak ganggu kehidupan kita, tak ganggu amal kita, tak ganggu hubungan kita dengan Allah, pergi tepi, tak ada kaitan. Itu yang melambatkan proses kita dengan Allah ini kerana fudul, sibuk nak ambil tahu semua benda yang tak ada kaitan, kan? Benda yang tak menambah beras di rumah, kan? Itu pun kita nak sibuk. Benda yang tak menambah dan tak mengurangkan beras rumah kita. Pasal tu fokus ini penting. Kerana inilah yang dilakukan oleh sahabat dan diikutkan oleh para salaf salih. Nabi biasa bertanya. Macam ada satu cerita ketika Nabi SAW duduk dengan sahabat, datang satu Arabi, satu Arab Badui, hutan kan, kampung, duduk kat bukit. Di hadapan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dia cakap kasar, dia minta dekat Nabi sikit. Kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, panggil Muhammad, dia tak panggil Rasulullah. Pasal Badui masa itu mana kerti adab, duduk kat hujung-hujung lereng bukit. Minta, Muhammad, aku orang miskin, bagi aku sikit harta. Mana minta sedekah ke Nabi. Kebetulan Nabi tak banyak, apa yang ada pada Nabi, Nabi beri. Dah Nabi beri, dikutuknya Nabi. Kedekut ni macam tu lebih kurang. Ini je kau bagi aku. Ini je mampu kau bagi. Oh, tengok sahabat dah merah padam dah. Biadab dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh duduk, tak apa. Selesai Nabi kata, nanti lepas ni ikut aku balik rumah. Kemudian dah habis Nabi duduk dengan sahabat, Nabi balik rumah. Diikut oleh Badui ni yang disuruh ikut oleh Nabi SAW untuk ikut. Sampai di rumah Nabi, Nabi bagi tanya orang dalam rumah Nabi, apa yang benda yang berharga ada kat rumah hari ni. Kata orang yang dalam rumah Nabi, tak pasti Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Aisyah, kata ada tadi orang hadiahkan, kau tak silap, emas lah maknanya, hadiah untuk engkau wahai Rasulullah, bagi aku hadiah tersebut. Maka diberi kepada Nabi SAW. Ada orang datang bagi Nabi hadiah. Kemudian Nabi kata, hadiah ini diserah kepada Badui ni yang mulukan. Wah, tengok muka Badui ni seronok dapat emas kan. Wow, ini tak pernah, raja pun tak akan bagi hadiah macam ni. Lepas Nabi kata, Nabi tanya, atau farahu dzalik, adakah kau seronok, gembira, bahagia dengan pemberian ni? Kata orang bodoh je tak gembira, kata Badui ni kan. Dapat emas, dapat duit banyak, siapa tak gembira, dapat hadiah yang mahal kan. Kalau macam gitu, kau kongsikan kegembiraan ni kepada sahabat-sahabat aku kat masjid tadi. Sebab tadi mula-mula kau jumpa dan minta pada aku, kau buat sahabat aku semua dalam keadaan marah dan sakit hati. Sekarang aku ubah marah engkau kepada aku dengan gembira. Aku nak kau ubah sahabat-sahabat aku ni supaya mereka boleh senyum, boleh gembira, hilang sakit hati. Benda senang, kata Badui. Ikut aku. Lepas sembahyang, Nabi
bangun, Nabi kata tadi Arab yang Badui ini datang minta kat aku, kemudian dia marah, kemudian dia ke rumah aku, dia gembira. Nak tahu apa sebab dia gembira? Maka Badui ini bangun cerita, mana aku tak gembira kerana Muhammad hari ini menghadiahkan aku satu hadiah yang tak pernah dihadiahkan walaupun raja yang terkaya ke atas muka bumi ini. Sahabat dengar perkataan Badui yang gembira ni, sahabat tersenyum. Tengok Nabi Muhammad SAW. Nabi nak pastikan tak ada seorang pun keluar dalam mana-mana majlis dalam keadaan hati ini ada perasaan tak baik antara satu dengan yang lain. Ini akhlak, ini adab. Ini yang patutnya dipraktikkan oleh orang-orang yang mengaku untuk mencintai, untuk mengaku untuk menjadi umat yang mencintai dan paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis yang tadi kita sebut, Nabi tanya, sahabat biar balik tak tertanya-tanya. Maka kata sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul dia tahu siapa. Kata Nabi SAW, innahu iblis. Yang datang tadi adalah iblis. Saat iblis, kata Nabi, datang minta dengan Allah panjang umur, lupa minta berkat pada umur, minta rahmat. Itu pasal badan dia jadi bongkok, bau jadi busuk macam bangkai, tak payah hidup. Jadi manusia yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memperoleh taufik, maka mereka akan iblis, diberi umur tapi disia-siakan umur tersebut. Maka umur ini, antara orang yang tak mensia-siakan umur adalah orang yang diberi umur, ada orang yang diberi umur dengan umur yang diberi, yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia duduk bersyukur dengan menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Ini hebat. Saya kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang tak, manusia yang paling menyesal nanti di padang mahsyar, penyesalan paling hebat adalah apabila kita mampu duduk dalam majlis ilmu tapi kita tidak duduk dalam majlis ilmu. Antara kehebatan majlis ilmu barangkali kita tahu, tapi tak apa kita kongsi, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kongsi, mudah-mudahan beri manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala semua. Ada satu ulama yang asalnya ahli maksiat, terkenal dengan orang yang fasik. Dikenali orang ini dengan nama Al-Qa'nabi. Orang ini disebut, digelar asalnya adalah Al-Qa'nabi. Qa'nabi ini dalam sejarah yang ramai ulama meriwayatkan, asalnya adalah orang yang nakal, orang fasik, mana kuat minum arak dan sebagainya. Kemudian satu hari datang Imam Allahu Akbar Abu Hajjaj, seorang imam lah yang berguru dengan tabi'in, saya lupa nama imam ni. Ya, satu imam ni ulama besar lah, masuk dalam kampung. Mana ulama ni waktu tu guru dia tabi'in, dia ni tabi'in. Maka setiap kali dia masuk, mesti orang akan ra'i dia, akan khidmat dia, pasal tahu ketinggian ilmu dia dan kehebatan dia lah, mempunyai berguru dengan guru-guru yang hebat. Kemudian kebetulan ketika dia berjalan dengan anak-anak murid ni, berjalan di depan Qa'nabi. Ketika dia sedang mengajar, Kak Nabi lalu. Ketika Kak Nabi lalu, Kak Nabi pun tengok macam ramai orang berkerumun, dia pun duduk dalam kerumunan orang ramai ini. Ketika dia duduk bersama-sama dengan Syekh ini, orang ulama besar ni, saya tak ingat nama dia. Imam Syu'bah. Atau silap Imam Syu'bah atau Imam Syaibah, atau salah satu, saya tak ingat, boleh cek balik. Kemudian ketika meriwayatkan hadis, seorang-seorang Imam Syu'bah minta baca, dilafazkan untuk diberi ijazah, kan semua lafaz depan dia. Kemudian masuk turn Kak Nabi, dia skip, tak nak dengar. So, Kak Nabi ni mabuk kan. Dia marah, kata aku nak baca dulu Kak. Minta juga, dipaksanya Imam Syu'bah tak silap, dipaksanya untuk beri hadis. Katanya tak boleh, pergi bersihkan diri dulu. Lafaz hadis orang dulu bukan macam orang sekarang. Sekarang hadis, apa lagi, sekarang bukan kata hadis, Quran pun diguna untuk hawa nafsu dia, untuk kepentingan dia kan. Ayat Quran suka-suka diterjemah untuk selera dia, untuk nampak membetulkan perbuatan dia. Diterjemah, bukan ditafsir. Nak menegakkan dia punya hujah. Semua orang, bukan, kita tak cerita politik, kita cerita semua orang hari ni guna. Suami khususnya, suami guna Quran, hadis untuk jadi suami yang zalim. Sikit-sikit digunakan ni. Bini ni dah macam hamba abdi. Bukan macam gitu kan. Ulama dulu tak. Macam Imam Malik, kita pun tahu kan, mereka ta'zim hadis, nak mengajar hadis, nak baca hadis,
Mereka pastikan mereka bersih, mereka wuduk dengan wuduk yang sempurna, pakai pakaian yang baru, yang cantik, yang hebat, yang megah, berwangi-wangian, baru dia lafazkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pasal dia letak, pasal hadis ini adalah benda yang keluar daripada lidah orang yang paling mulia, paling wangi. Maka kita muliakan perkataan yang keluar daripada lidah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipaksa sampai nak dipukul. Ulama ni pun disegabut, kata tak apalah, paksa juga, dia ajar satu hadis. Pasal tu dalam sejarah Nabi tak ambil banyak hadis daripada imam ni kecuali satu tu lah. Apa hadis dia? Hadis yang dia ajar, idza lam tastahi, qala Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasma' ma syi'ta. Baca hadis tu je. Kalau tak malu, buatlah apa kau suka. Itu hadis Nabi SAW. Tapi subhanallah, kerana lafaz ini keluar daripada orang yang mentakzim Nabi. Ulama bila dihadirkan Nabi dalam lafaz, makna seakan-akan Nabi yang berbicara pada ketika itu. Maka dengan lafaz yang keluar daripada imam ini, Nabi ini macam terkejut, pengsan, menangis, apa ni, insaf, bertaubat, sampai dia terbangun tengok dah tak ada dah imam tadi dengan murid-murid, dah tak ada. Kemudian dia lagi tinggalkan kampung. Beberapa tahun muncul satu tokoh yang paling dibanggakan oleh orang Islam waktu itu. So, itu siapa? Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari. Kemudian satu hari Imam Bukhari sampai ke kampung Ka'nabi ini. Sampai ke kampung Ka'nabi. Kemudian ketika Imam Bukhari ini sedang mengajar, dia ada meriwayatkan satu hadis. Dalam riwayat tu dia sebut, aku dapat hadis ini an Abdullah bin Maslamah. Bila disebut nama Abdullah bin Maslamah, orang kampung macam pernah dengar nama ni. Biasa orang kampung kan pakai nama gelaran kan. Mat Kedidi kan, Mat Kentang, Mat Ikan Kering kan. Jadi nama penuh jarang orang tahu kecuali orang yang betul-betul rapat. Jadi orang tua yang rapat ni dengar nama Abdullah bin Maslamah ini keluar daripada mulut Imam Bukhari, bintang besar dalam Islam, ulama Islam. Macam hari ini katalah Syekh Ali Jum'ah kan, contoh, mengajar kat kita, mengajar dekat tempat kita, tiba sebut nama satu hamba Allah yang kita kenal, dia ni orang jahat kan, ini bukan betul ni, ini kaki judi ke contoh kan, macam tu lah. Lepas tu mereka, tak apa, lepas majlis kami nak takkidkan betul ke Abdullah bin Maslamah ni dari mana, sekian. Kemudian dah habis, mereka datang kepada Imam Bukhari. Mereka tanya, yang kau sebut tadi guru kau? Guru aku. Nama dia Abdullah bin Maslamah. Orang dia macam mana? Dia cerita oleh Imam Bukhari gini-gini. Kata, itulah Ka'nabi. Itu Ka'nabi. Rupanya, subhanallah, berkat hadir dalam majlis ilmu, tak lama duduk, kebetulan, bukan nak hadir pun, kebetulan. Kemudian yang isi itu pula, Masya Allah, bukan kecil-kecil anak kan, yang isi itu pula Ahlullah, Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masa tak sampai berapa minit, berapa jam, Allah Ta'ala ubah Al-Ka'nabi, Imam Al-Ka'nabi, bukan jadi ulama, melahirkan alim besar dalam Islam, iaitu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hebat majlis ilmu. Pasal tu guru kami antaranya Habib Zain bin Sumit bagi tahu apa? Kata, faedah duduk dengan ulama, khusus apalagi dalam majlis ilmu biasa. Bila ada majlis ilmu, insya-Allah biasanya adalah ulama, ya tak? Kalau tidak, macam mana pula majlis ilmu tak ada? Biasanya macam gitulah. Walaupun kadang-kadang bukanlah yang hadir yang mengisi itu ulama, tapi barangkali ada di kalangan yang hadir itu ulama. Pasal ulama saja yang suka, yang haris perkara demikian. Kemudian kata Habib Zain, faedah kita bergaul dengan ulama ataupun dengan golongan majlis ilmu, apa dia faedahnya? Faedahnya bila kita tak mati menjadi ulama, tapi Allah Ta'ala takkan sia-siakan salah satu zuriat keturunan kita pasti akan tumbuh menjadi ulama besar. Itu faedah. Kalau kita bercita-cita kita tak dapat mati sebagai alim ulama, tapi kita pastikan kita bercita-cita anak cucu cicit kita mudah-mudahan tak semuanya salah satu menjadi bintang dalam Islam, menjadi orang yang paling dibanggakan oleh Islam dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi hadirin tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana apa yang mukadimah yang dapat saya kongsikan ini, saya nak bagi tahu bahawa kita dalam keadaan
yang perlu untuk kita hadirkan perkara-perkara demikian untuk kita ta'zim, belajar memuliakan, mengagungkan benda ni. Kerana antara nak dapat hati yang betul-betul takwa, yang sujud, yang tunduk dengan Allah Ta'ala. Hati yang ada takwa, maknanya yang sujud, yang tunduk dengan Allah, adalah hati yang tak simpan apa-apa perasaan yang tak baik terhadap manusia, apatah lagi kaum muslimin. Tak remehkan, tak benci, walaupun muslimin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda tu zaman masa sekarang ni susah kita nak buat, tuan-tuan puan-puan. Susah. Kita zikir, kita duduk, kita suhbah, kita mengaji, kita buat apa pun. Tapi nanti paling bahaya ni rosakkan kita. Malam nak tidur kita selak, kita dah remehkan, rendahkan satu kaum muslimin. Kita dah baca keburukan dia, dah tertengok keburukan dia. Nak buang dia bukan main susah. Ya tak? Nak buang bukan main susah. Dah pandang rendah dengan kaum muslimin. Kerana itu hati Nabi SAW tak benarkan dalam umatnya untuk sampai untuk diberi cahaya dalam hati ini. Nabi tak benarkan cahaya ni masuk dalam hati kita. Apa makna kebenaran ni dari Allah, tapi Nabi pastikan cahaya ni boleh masuk dalam hati kita apabila hati ini kosong daripada ada perasaan remehkan kaum muslimin. Apalagi kalau benci, kalau hasad, lagi teruk remehkan pun tidak, nur ni, cahaya ni terhalang untuk duduk dalam hati umat Nabi Muhammad SAW. Bila cahaya ni tak ada, tak masuk dalam hati ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila tak ada cahaya ni, pasal tu untuk dapat ta'zim, untuk agungkan, untuk muliakan apa yang mulia untuk agama, kita tak ada hari ini. Satu banyak orang Islam hari ini, contoh benda-benda yang nampak kecil tapi mereka anggap benda tu remeh. Macam Yasin, mungkin sini tak adalah, kita bagi contoh saja kan. Yasin yang kita baca malam Jumaat kan, orang tak anggap besar, orang letak kat lantai. Ramai hari ini orang Islam macam itu kan. Surah Yasin ni campak letak kat lantai, tak rasa berdosa, tak rasa ta'zim, tak ada ta'zim. Yasin ini Quran, firman wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya berapa ribu ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah kita tak hormat, kita tak peduli. Orang jalan nampak bismillah kalimat ataupun tak payah bismillah. Dulu ulama-ulama jalan nampak huruf alif je ataupun apa-apa huruf hijaiyah, huruf ba ke huruf ta, maka dia angkat, dibersihkan, disimpan. Kerana dalam huruf itu ada wahyu Allah, ada Quran melalui huruf-huruf demikian. Apalagi kalau huruf yang ada bismillahirrahmanirrahim, ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ta'zim benda yang kita anggap remeh ini besarkan, kerana ada nasihat daripada ulama, ya, cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau tak silap saya, Imam Muhammad al-Baqir bin Ja'far Sadiq, Imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra bintu Nabi Muhammad SAW, cicit Nabi Muhammad al-Baqir. Muhammad Baqir ni saya kongsi sikit lah. Muhammad Baqir ini kisah dia paling masyhur antara beliau dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir ni tuan-tuan antara sahabat yang panjang umur. Sahabat yang panjang umur. Jabir ini pernah diberi khabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW dan ditinggal pesan oleh Nabi SAW. Nabi pesan kat Jabir, satu hari kau akan bertemu dengan salah seorang cucu aku yang mana nama dia sama dengan nama aku. Maka jika kau bertemu dengan cucu aku, maka kau sampaikan salam aku untuk dia. Ini pesan Nabi lebih kurang lah kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Jabir ni banyaklah kenangan sejarah besar dia dengan Nabi Muhammad SAW. Antara sahabat-sahabat Nabi yang agak kurang lah di Malaysia ni menjadi penceritaannya. Makna mak ayah tak berapa ambil pot untuk selalu dendangkan cerita orang macam gini kepada keluarga dia, supaya anak-anak ni tumbuh dengan semangat Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Jabir ni antara sahabat yang kita dengar kisah waktu dalam perang Khandaq tak silap, bila sahabat semua lapar. Dalam wahyu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tu kan. Ini antaranya kalau tak silap saya ulama bagi tahu
Kisah ini ada relate dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda. Bila mana sahabat-sahabat Nabi kan semua tak berani mengadu kat Nabi, mereka dah gali khandak, mereka tak ada pengalaman. Arab tak reti gali parit, pasal ini pengalaman orang-orang Parsi. Kerana yang bagi idea perang khandak adalah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini pakai idea apa yang digunakan oleh orang-orang Parsi dalam perang, digali parit. Maka sahabat tak ada pengalaman dalam ni kan, mereka belum dalam bidang arkitek, engineer dan sebagainya. Maka masa mereka menggali parit ini dengan bekalan mereka tak tally. Bekal dah habis, parit tak habis gali lagi. Mana mereka bawa bekal cukup-cukup sampai mana, akhirnya mereka kelaparan. Mereka sangat kelaparan, masing-masing bekal dah habis. Semua takut nak tanya dengan Nabi Muhammad SAW. Tak nak Nabi serba salah. Akhirnya mereka minta Sayyidina Umar, pasal sahabat yang paling kuat hujah, maknanya orang yang mempunyai Allah Ta'ala anugerahkan lidah, pasal tu dia Al-Khattab kan, lidah yang bila berhujah, bercakap mudah orang faham, terima. Kalau cakap dengan nada keras, orang akan jadi takut. Kalau cakap dengan nada sedih, orang akan menangis. Kalau cakap dengan nada kelakar, orang akan ketawa. Ini kelebihan antara yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Sayyidina Umar ke depan cakap dengan Nabi, bagi isyarat kat Nabi kan, tak silap tunjuk batu kepada Nabi, nak bagi tahu kami lapar, bekalan kami semua dah habis ya Rasulullah, minta sikit kalau Nabi ada bekal bagi kami makan. Nabi tengok, Nabi senyum sahabat-sahabat. Kemudian Nabi bagi tahu kepada sahabat, bekalan aku kat mana, kita faham kes kita kita simpulkan kisah ini. Nabi beritahu kat sahabat, sebelum bekalan korang dah habis, bekal aku dah habis. Nabi dah serahkan bekal Nabi dulu. Nabi dah, kalau dia orang tak makan 3 hari, Nabi dah 5 hari tak makan. Pasal Nabi dah dahulukan bekal Nabi dahulu sebelum bekal-bekal sahabat-sahabat Nabi ni habis. Dalam keadaan ni Sayyidina Jabir perhati, Sayyidina Jabir lari balik rumah. Balik rumah, tanya dengan isteri dia, ada apa kat rumah untuk aku jamu Nabi dengan beberapa sahabat. Kesian mereka keletihan, kelaparan, penat gali parit ni, khandak. Kemudian kata isteri, tak banyaklah, adalah seekor kambing yang pun nak uzur kita sembelih, boleh makan beberapa orang. Kemudian Jabir kata, kau buat. Sayyidina Jabir berlari kepada Nabi, bisik kat Nabi, jemputlah beberapa orang yang kau pilih. Malam ni aku buat jamuan untuk jamu kau. Kata Nabi, tayyib. Sayyidina Jabir kata, jemputlah beberapa orang yang Nabi suka nak pilih. Maknanya jangan ramai-ramai. Macam saya cakap dengan Ustaz Fauzi lah, Ustaz saya nak buat maulid, jemput paling ramai 30 orang, jangan lebih. Macam tu. Kemudian sampai malamnya terperanjat Sayyidina Jabir. Semua orang yang ada kat khandak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau Ustaz Fauzi bawa satu kampung ni. Mesti saya manusia, kita marah. Kau pahal tak amanah? Macam mana tak cukup? Kan? Terperanjat Sayyidina Jabir balik. Tengok ketakutan Nabi masuk dulu. Nabi kata dengan Sayyidina Jabir, Nabi tengok kuah Nabi sedang tengah buat kuah sup. Nabi kacau. Nabi pesan, jangan bawa turun daripada api, biarkan dia kekal. Nabi cedok satu-satu. Subhanallah, kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bukan kata semua sahabat yang datang tu kenyang. Asalnya mungkin dalam 10 orang je, tapi semua boleh makan. Tapi seluruh kampung, bukan kata keluarga Jabir, kampung itu jadi kekenyangan berkat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan Sayyidina Jabir ini, orang tak boleh menipu nasab dengan dia. Zaman tu kalau orang nak mengaku anak cucu Nabi, pasal Nabi dah wafat sampai zaman Imam Hussein, Sayyidina Jabir masih hidup sampai zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Jabir hidup. Maka Sayyidina Jabir ni dikisahkan satu hari sedang duduk dia, akhir-akhir hayat hujung-hujung umur Sayyidina Jabir bin Abdullah ini, masa dia dah tua, Sayyidina Hasan dan Husain ni pun dah meningkat dewasa, remaja. Satu hari Sayyidina Jabir, bila dia dah tua, dia dah kena selaput sampai tak nampak mata dia. Mata dia tak nampak pasal dah terlalu tua, selaput. Kemudian satu hari sedang Sayyidina Jabir ni duduk di pekarangan rumah dia. Kemudian lalu Sayyidina Hasan dan Husain ni lalu jauh, maknanya bukanlah dekat, jauh, lebih kurang kat tembok sanalah. Lebih kurang kalau Habib Umar bercerita macam itulah, saya taklidkan balik kan. Kemudian semua terkejut tengok Sayyidina Jabir ni mata dah tak nampak, dia berdiri.
Dia berdiri, kemudian dari situ dia dah ucap marhaban, dia dah sambut kedatangan Hasan. Dia tahu yang datang tu Hasan dan Husain, sehingga para sahabat tanya, macam mana kau tahu tu Hasan Husain? Kerana cintanya aku yang mendalam terhadap Nabi dan keluarga Nabi, sampai bau mereka aku boleh bezakan. Mana tak ada orang boleh tipu, tak ada orang boleh mengaku keturunan Nabi dia boleh bau ni, bukan. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, berdiri dia sambut, nak tahu yang datang ini adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dapat berita Sayyidina Husain syahid di Karbala, orang kata saya Syiah, ni bukan, ni cerita kita, jangan risau. Dalam rahim waktu buka kitab sejarah kita ada. Kita ni masalah kebanyakan tak nak baca kitab banyak kan, malas ataupun sebagainya, tak tanya ke, ataupun tahu terus macam yang kita tahu tu je betul, yang kita tak tahu kita anggap salah. Tak nak cek. Sehingga bila tak bercerita benda-benda gini, Syiah ambil cerita, jadi macam cerita tu Syiah punya. Akhirnya Syiah lebih popular. Habis ya. Cerita kita dicurinya macam cerita dia, akhirnya orang dah takut nak cerita sebab takut dituhmat Syiah. Macam itulah hari ni. Pasal kurangnya orang membaca, ambil pengetahuan. Macam golongan yang mendoakan Sayyidina Ali, separatkanlah bila Sayyidina Ali disebut, kalau Sayyidina Abu Bakar kan disebut Sayyidina Abu Bakar, Umar Sayyidina Umar, Uthman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Abu Bakar disebut radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Uthman. Sebahagian ulama bila masuk tang Ali bin Abi Talib, mereka akan ganti dengan Imam Ali alaihi salam. Orang tak biasa dengar kata Syiah. Sabar dulu. Imam Bukhari sebut Imam Ali alaihi salam. Imam hadis bila bezakan antara Ahlul Bait, bukan bezakan dari segi kedudukan, nak bagi tahu ini sahabat, ini Ahlul Bait, nak bagi tahu pengenalan. Maka untuk Ahlul Bait digunakan perkataan imam dan digunakan alaihi salam. Tapi perkataan ini popular di kalangan Syiah, jadi orang takut nak sebut, takut dianggap Syiah. Akhirnya Syiah telan ni semua menguasai. Macam itulah. Orang dah takut. Macam kita boykot lah semua benda Yahudi, semua benda Yahudi. Ini Yahudi. Boykot McDonald Yahudi. Dah habis. Kadang-kadang McDonald ni manager dia yang buat kat Manjung ni, kesian orang Melayu ramai, itu pun Yahudi ke? Hantar duit kat Yahudi, mana kita tahu? Hantar duit kat Yahudi ni kadang bukan McDonald je, pemimpin Islam pun bagi duit kat Yahudi kan. Bukan. Kita tak tahu kan, kita duk main cakap, kita baca, kita percaya, kita baca, kita percaya. Nanti dulu kita boykot anak kita kerja McDonald, kesian dah tak ada kerja. Lepas tu kita nak marah, kau ni dari kecil sampai besar melantak aku yang suap. Dah bapak duk boykot McDonald, duk suruh orang McDonald, anak dah kena buang kerja. Bapak kena bagi makan lah anak. Sabar dulu, nanti dulu, jangan main hentam ke rumah. Bukanlah kita kata kerja tu bagus. Kita nak cerita orang sekarang ni fudul kan? Menyibuk benda yang tak ada kaitan dengan dia, sibuk, suka sambung-sambung lidah. Itu bahagian daripada dusta itu Nabi. Itu bahagian daripada bohong. Kenapa pesan tanda nifak, tanda orang tu munafik 3. Salah satu cakap bohong. Salah satu tanda bahagian daripada bohong, kata Nabi SAW, an yuhadditha bi kulli ma sami'. Suka bercakap benda yang dia dengar. Itu pembohong. Kafa bil mar'i kadhiban, kata Nabi kan. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong, pendusta, penipu apabila yuhadditha bi kulli ma sami', suka bercakap benda dia dengar. Dengar ni termasuk hari ni bacalah, tengok atau macam dengar cerita orang sampai azan dulu terus. Biasa je lah azan ke terus sikit lagi tak apa. Itu bahagian daripada bohong. Bila kita biasakan benda gini, na'udzubillah, takut kita ini, hati ini dicop sebagai nifak. Bila hati ini dicop sebagai nifak, itu yang tak ada sensitif terhadap orang Islam. Tak rasa nak jaga, tak rasa bila maruah orang Islam tercela, aib dia disebar, kita tak rasa apa-apa. Bahkan kita sokong lagi. Itu pasal dah ada bahagian nifak dalam hati kita yang kita tak perasan. Antaranya kita menjadi pembohong tanpa kita sedar. Pasal kita elakkan diri kita ini daripada terbiasa sehingga kita dicop sebagai penipu ataupun pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan
menyampaikan benda-benda berita-berita yang kita dengar. Kalau ilmu lain, kita mengajar, itu bukan bohong. Kita mengajar mesti kita dengar guru kita sampaikan, itu kita sampaikan orang, itu lain. Ini cerita, selalu cerita politik ke, cerita sukan ke, ini semua nampak benda macam kecil, tapi inilah antara benda-benda yang buat hati kita terhijab. Tak masuk cahaya dalam hati kita. Hati tak ada hijab, pasal tu bila hati ni hijab, tak ada cahaya, pasal tu rasa khauf, takut dengan Allah tak ada. Larung je, tak warak dalam hidup kan. Apa kita nak makan, kita bedal. Apa kita nak buat, kita buat. Main langgar je kehidupan. Jadi keliru sampai hak dengan batil dah bercampur aduk kan. Tak tahu nak bezakan antara hak dengan batil. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni waktu Sayyidina Husain dapat khabar ke dia bahawa Sayyidina Husain ni syahid, dah dipotong, terbunuh di Karbala, dia menangis sambil berdoa dengan Allah Ta'ala, minta ampun kerana dia dah lemah, dah tua, tak nampak, tak ada orang nak bawa dia. Masa tu dia nak ikut, tapi tak ada orang nak bawa dia untuk bela Sayyidina Husain. Katanya, kalau aku hadir, kalau aku masih kuat, masih muda, maka tak ada orang berani sentuh badan Husain, apalagi nak penggal kepala Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini Sayyidina Jabir. Bahkan dia pergi ke Karbala, dia cuci tu darah-darah itu, kesan-kesan darah Ahlul Bait atau apa Sayyidina Husain alaihi salam. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Jabir ini dia hidup sampai zaman cucu Imam Husain, cucu Sayyidina Husain, iaitu anak kepada Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Muhammad Baqir waktu budak jalan datang menziarahi Sayyidina Jabir kerana ini sahabat Nabi, maka dimuliakan Sayyidina Jabir, kemudian dipegang, dicium tangan Sayyidina Muhammad Baqir kerana memuliakan cucu Nabi Muhammad SAW, cicit Nabi. Kemudian disampaikan pesanan Nabi, fa inna jidduka yuqri'uka salam, datuk engkau pesan ke aku dan datuk kau kirimkan salam untuk engkau, kerana namanya Muhammad seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia wafat, dia meninggal dunia. Sayyidina Muhammad Baqir ni pernah sangka baik dengan hamba Allah. Pasal tu kata Sayyidina Muhammad Baqir, jangan bersangka buruk kerana Allah Ta'ala ada sembunyikan rahsia Allah pada semua makhluk, bukan manusia, semua makhluk. Apa dia? Tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Maka hidup ini uruskan diri kita sendiri, bukan sibuk uruskan kiri dan kanan kita. Yang kedua, kata Imam Al-Baqir, sebelum saya tutup saya akhir, Inna Allah akhfa ridahu fi ta'atih. Allah Ta'ala ada sembunyikan ridanya dalam perbuatan ta'at. Satu Nabi pesan, kaitan dia punya pesanan ni adalah kaitannya dengan pesanan Nabi Muhammad SAW. La tahqiranna li fi'li ma'rufi syai'an. Jangan kita pandang remeh dengan perbuatan baik walau benda tu kecil. Kalau ulama yang saya biasa duduk kuliah di mana-mana lah, di Kedah, ulama suka ambil contoh, jangan remehkan alih teh cicak ni dalam masjid ni. Kan kita nampak teh cicak, kita buang supaya orang semayang tak ada najis kan, bersihkan rumah Allah Ta'ala. Nampak dia remeh, tapi mungkin itu yang besar di sisi Allah. Biasa kita dengar kan hadis dalam Sahih Bukhari, cerita tentang seorang pelacur dimasukkan syurga oleh Allah Ta'ala kerana hanya kerana dia satu hari balik daripada pekerjaan dia melacur, kemudian nampak anjing dah terlalu haus nak mati. Apa dia buat? Dia buka kasut dia, diisi air, dengan air di kasut ni dia beri minum anjing tersebut. Dengan amal tersebut, beri minum anjing air yang kehausan, Allah Ta'ala jadikan pelacur tersebut mar'atu salihah, ubah dia menjadi perempuan yang salihah, ahli syurganya Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari dalilnya. Pasal tu jangan pilih bulu. Kita nampak kebaikan ini, tapi ada benda yang kita remehkan. Tak, segala apa kebaikan, walau dari sekecil-kecil perkara sampai susah perkara, semua kita ambil. Semua kita ambil. Kerana di situ kita tak tahu mana satu perbuatan yang baik yang memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala. Macam guru Habib Salim Syatri rahimahullah, guru kami selalu cakap, manusia hari ini terbalik. Bukanlah tak bagus, mereka sangat hormat ulama, muliakan alim ulama, khususnya Habib-Habib Ahlul Bait. Mereka cium tangan, mereka pegang selipar, mereka jaga, kawal, cium tangan sampai letak ke mata lah, ke mana-mana. Tapi mak ayah dia tak peduli kat rumah. Kata Habib Salim,
Memuliakan ahlul bait dan ulama itu sunnah, tapi memuliakan mak ayah kat rumah itu wajib. Orang yang memuliakan ulama bagus, tapi tak memuliakan mak ayah, umpama orang yang pakai serban tapi tak pakai kain. Sama. Pakai serban jalan, bawah telanjang. Macam orang tanya dulu kan, Ustaz, apa hukum solat pakai kot? Kita kata, tak tahu Ustaz, hukumnya tak sah. Sebab apa? Pakai kot je, tak pakai kain. Yang pakai kot ni, kain tak nak pakai. Jadi orang yang macam gini, kau main khidmat ni sampai balik lambat ataupun tak balik rumah kerana khidmat ni dengan orang alim, tapi mak ayah dia tak peduli. Kalau dengan alim ulama ke dengan tok guru, kau main lagi. Aduh, tok guru masuk berdiri cium tangan. Tapi kalau balik rumah, mak ataupun ayah balik kerja beri salam kat pintu dia dengan tak peduli. Ini tak guna ini. Ini orang seumpama kata Habib Salim Syadiri, orang yang pakai serban kat kepala tapi tak pakai kain, telanjang kat bawah. Apa? Buat sunnah tapi wajib tinggal, tak ada guna. Pasal itulah tahqir. Kena berhati-hati. Perhatikan. Nak buat baik mesti dengan ilim. Mesti ada ilim. Pasal itu ilim mengatasi segala-galanya. Manalah tahqiran dari fi'il Nabi kata jangan pandang remeh dengan perbuatan baik, perbuatan saleh, walaupun perbuatan itu kecil, remeh di kalangan kita, kerana barangkali itu ada redha Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ahmad Baqir, innallaha akhfa ghadabahu fi ma'siyatih. Allah Ta'ala ada sembunyikan murka Allah dalam perbuatan maksiat. Satu Nabi pun pesan, la tahqiran, jangan kita pandang remeh dengan perbuatan maksiat, walaupun benda itu jangan kita remehkan maksiat. Barangkali kita, alhamdulillah, di kalangan kita takut untuk cebur dalam zina, judi, arak dan maksiat-maksiat besar. Alhamdulillah di kalangan kita, insya-Allah, alhamdulillah tak ada. Tapi kita tinggalkan maksiat-maksiat yang diketahui maksiat, tapi kita tak usahakan, kita tak nampak bahawa mengumpat, mengadu domba. Adu domba namimah ini. Adu domba dulu pakai lidah, zaman sekarang pakai jari, kan? Beza. Zaman sekarang sama je, pakai jari. Jari ganti lidah. Macam mana masuk adu domba ni? Orang kirim kat kita WhatsApp tentang aib orang ke, salah orang, entah betul tak, kita pun sampaikan ke orang, cerita hal orang. Pasal tu kata ulama, an-namimah ini naqlul kalam bi qasdil fitan. Kita suka tambah ataupun kurang tokok bagi sedap cerita dengan tujuan ke arah fitnah. Benda sikit tapi sampai dia jadi goreng. Orang ke-6 lain, orang ke-7 lain, orang ke-8 lain. Wala'iyadzubillah. Tanpa kita tak perasan benda tu kerana kita anggap benda remeh, jangan kita remehkan perbuatan maksiat. Barangkali yang kita nampak remeh itu menyebabkan kita ini hidup dalam kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'atamatuh. Maka mudah-mudahan dalam musim-musim inilah, baki-baki umur yang Allah Ta'ala beri pada kita semua, bagi kita isi penuhkan dengan taufik Allah, iaitu dengan duduk dalam majlis ilmu, kekal momentum ini. Kita hari ini jangan supaya kita tak takut yang bukan kita makna nak cabar, kita tak cabar siapa-siapa pun. Kita tahu ada SOP ke apa, perintah kita ikut. Itu saranan orang yang ahli kan, maknanya jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Tapi jangan terlalu takut. Mati pasti ada. Jangan terlalu takut. Kita jaga bukan maknanya kita buat lebih daripada tak apa-apa lah. Sebab macam-macam kita dengar orang nak sembahyang, ada sebahagian surau masjid, barangkali tak tahulah. Mudah-mudahan tak adalah perangai sampai takut terlebih-lebih. Azan je, lepas tu tutup kunci. Orang tak boleh masuk dah. La ilaha illallah. Kita tak mati. Bukanlah kita mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita daripada wabak Covid ni. Kita tak mati Covid pun kita akan mati. Ya tak? Kita tak mati Covid pun kita akan mati. Mati di rumah dengan mati di masjid. Kalau saya tak suruh pun saya pilih mati di rumah Allah Ta'ala. Saya mati di rumah, saya pilih mati di rumah Allah. Sayyidina Abu Bakar bercita-cita mati di medan jihad, tapi Allah Ta'ala pilih Sayyidina Abu Bakar mati di rumah supaya orang nanti kemudian mati di rumah tak merasa mereka mati jahat. Kerana yang mati di rumah, mati sakit adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kita kena jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Jadi Allah Ta'ala letakkan Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia sakit di rumah, kerana biar nanti kita ni kalau mati kat rumah tak rasa teruknya dia ni mati kat rumah. Tak. Tapi kita kena bercita-cita macam cita-cita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Dipilih daripada kita mati kat jalan, mati kat tempat tak elok. Saya mati dalam rumah Allah Ta'ala. Pasal mati ni, mati. Tak ada orang yang tak mati. Ada orang tak mati? Tak ada, semua mati. Mati ni, syarat mati bukan sakit kan? Kata ulama kita, syarat mati satu je, hidup. Siapa hidup, mesti mati. Ada orang tak sakit, mati. Ada orang sakit. Saya, bapak saudara saya sakit kau lama. Tenat. Kemudian, bapak saya seorang lagi ni yang jaga dia. Dia ni mati dulu. Yang jaga ni, yang sihat ni. Yang bagi makan ubat. Yang ni. Yang tenat ni tak sihat. Bukanlah sihat, tapi dah tak tenat lah. Subhanallah. Maka sakit bukan sebab ukuran dia. Bukan kita cabar tak, kita tak cabar Allah, kita tak cabar kerajaan, kita tak cabar siapa, tapi jadi macam kelakar kan. Apa tutup kunci, apa yang kita takut, kita tahu. Takut apa? Biarlah orang nak ibadah, tapi jagalah, jaga macam ni soft, tak apa, kita ikut, tak salah pun, tak berdosa, tak haram pun ya. Ini bagus. Kalau tak ada benda-benda ni, Covid, kita tak tahu kan hukum-hukum hakam. Kalau sebab kita patut terima kasih corona. Kerana sebab corona kita ada ilmu kan. Tidak perlu gaduh-gaduh orang kawan kita yang entah mana dia kutip pahaman sampai naik rimas. Jari ujung kaki nak sentuh jari kita. Kan? Betul-betul rapat soft dikira kat ujung jari sampai nak pergi. Kalau kita lari je dia anggap kita setan. Kita ni rimas, nak sembahyang jari nak letak rapat-rapat gini. Saya tak suka. Bila kita alih jari kita, dia dah tengok, ni setan dah ni, setan. Dia anggap itu baru sah, itu baru sah. Sekarang ni apa ni? Baru kita tahu, punyalah mazhab Syafi'i sah jamaah, tak ada masalah. Asal hukumnya makruh lah jarak-jarak, tapi dah intafat, makna ternafi makruh sebab mudarat, ada sebab. Cara nak mengelak jangkitan mesti duduk jarak semeter. Tak apalah, kita ikut. Kerana yang menyampaikan adalah orang yang ahli dalam bidang dia. Macam kita pakai mask kan, kan hidung kita kan tak kena sunnah kan, hidung ke tempat sujud pasal tutup dengan mask. Maka macam mana ni? Asal hukum dia makruh kalau saja-saja kan. Pakai perempuan pakai purdah semayang tak buka kan, itu makruh. Tapi ternafi makruh sebab ada mudarat, ada sebab ada corona kan. Kalau corona ada kat sejadah kan, dan sebagainya. Jadi ini semua sebenarnya ilmu dan hikmah. Saya lega juga bila jangan tak adalah golongan-golongan yang suka pijak jari kaki kita ni. Mana dia kutip saya tak tahu. Paksanya kita pula, dia dengar kat YouTube je kadang-kadang. Kadang-kadang YouTube ataupun dia baca kat Google. Contoh Google ni, saya pun boleh tulis, waktu saya claim nama saya Al-Imam apa, suka-suka hati. Entah Donald Trump yang tengah type. Itu kan tahu siapa asal-mausul dia. Tapi inilah. Suruh ngaji tak nak kan. Suruh papan, tarik papan. Buah keranji dalam perahu. Suruh makan, melantak makan. Suruh ngaji tak mahu. Ni orang kita. Waktu bila dah ni, dah tua-tua bersemangat, semua orang nak disalahkannya. Beza orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji. Ya, terkejut ni. Orang mengaji, dia tenang. Dia tak ada marah-marah. Tak memaksa. Tapi kalau orang tak mengaji macam itulah, dia memaksa. Semua dia paksanya. Semua haram. Itu. Orang mengaji dia tenang, dia tahu kan, relax. Nak tahu orang tu mengaji tak mengaji ni, keras. Tapi janganlah lembik sangat. Islam, agama lembik tak boleh juga kan. Macam hal-hal penting akidah, hal wajib dan haram kena jagalah. Tapi kalau hal-hal apa ni tafdiliyah, afdal macam pagi Jumaat jadi sujud sejadah pun jadi bergaduh, imam tak baca sujud sejadah, macam imam buat dosa besar, tak sah sembahyang subuh. Ya. Kalau dah imam memang susah nak baca apa, bukan laju lah imam baca, memang slow kadang. Memang imam kalau laju jadi salah. Ada makmum akan sakit hati lambat sampai menyebabkan makmum tunggu orang dah hujung-hujung, Allah aku nak masuk kan. Kadang tunggu. Kenapa kat luar? Imam tunggu sejadah. Orang dah menyampah dengan kita. Jadi tak apalah, baca. Jadi kita jaga sunnah lagi besar pada itu kan. Macam kita hukum orang apa ni yang tak pakai serban kan. Apa ni, ulama apa tak pakai serban? Bukan. Kadang-kadang dia meninggalkan satu sunnah untuk buat sunnah lagi besar kan. Sunnah besar maknanya dia tahu, dia segan, dia tahu ilmu tak banyak. Macam tu sunnah juga. Kena perhati, kena balance. Bukan semua benda main lagu. Adapun hal akidah, hal wajib, hal haram, itu kita tegas. Dan rujuk pada ahlinya. Wallahu a'lam.
Saya minta ampun, minta maaf kalau ambil masa yang panjang. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap salah, janganlah simpan dalam hati. Minta maaf khususnya ayah-ayah yang ada pada hari ini. Kalau saya tak perasan, mungkin bernafsu sangat nak bercakap sampai ada perkataan yang tak baik, saya minta ampun dan doakan kami. Bismillah, kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, angkat darjat kita. Allah Ta'ala angkat darjat kedua orang tua kita, Allah Ta'ala ampunkan keduanya. Dan juga angkat darjat guru kita dan ampunkan dosa mereka. Allah Ta'ala angkat darjat pemimpin-pemimpin kita dan bersihkan hati-hati mereka, ampunkan dosa-dosa mereka mudah-mudahan. Dan kaum muslimin khususnya, Allahumma inna nas'aluka nadratan min nadratikal aliyah fi sa'atina hadhihi ta'ammu khairatil bariyah wal ummatil muhammadiyah fil zahirah wal khafiyah ya mujibad da'wat ya sami'al aswat يا قاضي الحاجات تب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.